Leraian vektor atau leraian daya. Semasa kita membincang penambahan vektor atau gabungan vektor atau paduan vektor, kita belajar bahawa kedua-dua daya ini apabila dia bergabung atau bertambah sekali, dia akan menghasilkan satu vektor yang baru dinamakan sebagai vektor paduan. Dan gabungan kedua-dua vektor ini dan vektor paduan ini akan memberi kesan yang sama kepada objek yang ditindak. Jadi objek ini dengan objek ini dia akan bergerak dengan pecutan yang sama dan arah yang sama kalau ditindak oleh gabungan kedua-dua vektor ini atau vektor paduan ini. Okey, jadi dua vektor bergabung akan menghasilkan satu vektor paduan. Juga kalau kita diberi satu vektor, kita pun boleh memecahkan vektor ini kepada dua vektor seperti ini dan kedua-dua vektor ini juga akan memberi kesan yang sama. Dan proses memecahkan satu vektor kepada dua vektor itu dinamakan sebagai leraian vektor. Ya. Jadi satu vektor boleh dileraikan kepada dua komponen yang arahnya berserenjang antara satu sama lain dan biasanya dua komponen ini adalah komponen mengufuk dan komponen menegak. Biasanya kita leraikan dia kepada komponen mengufuk dan menegak, tapi tak semestinya begitu. Kita sebenarnya boleh meleraikan dia dalam apa-apa arah sahaja. Okay. Jadi leraian vektor adalah proses memecahkan satu vektor kepada dua komponen. Dan biasanya dua komponen itu adalah berserenjang dan biasanya kedua-dua komponen itu adalah komponen mengufuk dan komponen menegak. Sama seperti kaedah segi empat selari vektor, kedua-dua komponen ini boleh digambarkan dalam gambar raja leraian vektor seperti tunjuk dalam raja di bawah. Okey, katakan ini adalah satu vektor, ini namakan sebagai vektor asal dia, ya. Dan vektor ini boleh dileraikan kepada dua komponen yang saling berserenjang. Okey, jadi untuk meleraikan vektor ini, kita lukis satu segi empat. Segi empat ni sebenarnya boleh dilukiskan dalam apa-apa arah saja ni, nanti saya akan tunjukkan lah. Okay. Di sini kita meleraikan dua komponen ini, satu mengufuk, satu menegak lah. Okay. Dan biasanya kita meleraikan vektor ini kepada dua komponen yang saling berserenjang. Okay. Iaitu sudut di antara kedua-dua komponen ini adalah 90 darjah. Ini akan menolong dalam pengiraan tertentu. Okay. Selepas kita meleraikan dia, okey, dan dengan menggunakan segi empat ini, okey. Lepas tu biasanya kita perlu cari magnitude bagi komponen kedua-dua vektor yang terlerai ini. Jadi kita boleh menggunakan trigonometri, trigonometri untuk menentukan magnitude bagi kedua-dua komponen vektor ini. Kalau kita tahu sudut-sudut ini, okey. Jadi, katakan ini adalah satu segitiga bersudut tegak lah. Okay. Ya. Vektor ini dengan vektor ini sama. Okay. Jadi, ini adalah satu segitiga bersudut tegak. Okay. Dan katakan magnitude bagi vektor asal ini telah diberi lah. Ini telah diberi. Okay. Jadi, dengan menggunakan trigonometri, bagi sin. Okey, jadi kita tahu bahawa kita gunakan sudut ini alfa. Kita tahu bahawa sin alfa sama dengan sisi pertentangan. Ya, sisi pertentangan iaitu katakan ini labelkan sebagai y lah. Sisi pertentangan bahagi dengan hipotenus f. Maka sisi pertentangan dia, panjang dia y sama dengan f sin alfa. Y dengan F sin alpha. Okay? Jadi, ini adalah magnitude bagi komponen vektor yang menegak. Ya? F sin alpha. F adalah magnitude bagi vektor asal. Okay? Dan sudut ini adalah sudut di antara ufukan dengan vektor. Okay? Jadi, yang menegak ini adalah F sin alpha. Okay. Bagi komponen mengufuk ini, kita guna cos. Kita guna cos. Okay? Jadi, kita tahu bahawa cos alpha adalah sama dengan sisi bersebelahan. Katakan sisi bersebelahan ni kita label dengan X lah. Okay. Sama dengan X. Lepas tu bahagi dengan hipotenus F. Okay. Maka X sama dengan F cos alpha. Okay.
F cos alpha. Jadi magnitude bagi komponen mengufuk ini adalah F cos alpha, F cos alpha. Jadi kalau kita menggunakan sudut ini, sudut di sini, dan kita labelkan dia dengan theta, maka ini akan menjadi sisi pertentangan dan ini adalah menjadi sisi persebelahan. Jadi komponen ini, magnitude dia akan menjadi F cos theta. F cos theta, dan yang bertentangan ini akan menjadi F sin theta. F sin theta. Jadi ini bergantung kepada sudut yang mana satu kita ambil untuk pengiraan. Kalau kita ambil sudut ini, yang bertentangan ini magnitude dia adalah F sin alpha. Yang bersebelahan F cos alpha. Kalau kita ambil sudut ini, yang bersebelahan di sini adalah F cos theta, dan yang bertentangan ini akan menjadi F sin theta. Jadi sisi bertentangan kita guna sin, dan sisi bersebelahan kita mengguna cos. Ini penting. Ini penting. Semasa kita meleraikan vektor, banyak pengiraan kita perlu lakukan. Jadi kita perlu ingatlah yang mana satu kita mengguna cos, yang mana satu kita mengguna sin. Kalau kita diberi satu vektor, kita boleh pecahkan vektor ini kepada dua komponen yang saling berserenjang. Jadi apa yang kita boleh lakukan adalah mula-mula kita lukis satu segi empat. Mari kita lukis sisi-sisi bagi segi empat ni dululah. Jadi vektor ini dia adalah perpenjuru kepada segi empat tu. Jadi ini adalah segi empat yang kita maksudkan itu. Selepas kita ada segi empat tu, sekarang kita boleh lukis kedua-dua komponen vektor yang terlerai itu. Jadi dua komponen itu ialah komponen mengufuk dan komponen mendekat. Komponen mengufuk dan komponen mendekat. Selepas kita lukis dua komponen itu, kita perlu tahu salah satu sudut sama ada sudut di sini, katakan theta, atau sudut di sini. Atau sudut di sini di alpha. Dalam case ni katakan kita guna theta lah. Dan kita perlu tahu magnitude bagi vektor asal ini. Katakan magnitude dia adalah F. Selepas kita ada magnitude dan kita ada sudut, maka kita boleh cari magnitude bagi kedua-dua komponen ini. Katakan kita guna theta. Bagi komponen di sebelah sudut, sudut di sini, maka ini adalah sisi bersebelahan. Bagi komponen yang berada di sebelah sudut itu, komponen ini adalah F cos theta. Yang berada di bersebelahan, kita guna cos. Dan komponen ini dia sama dengan komponen sini. Jadi dia adalah di sisi pertentangan. Kalau sisi pertentangan kita guna sin. Jadi magnitude bagi komponen ini adalah F sin theta. Jadi satu vektor kita leraikan dia kepada dua komponen. Komponen yang berada di sebelah sudut itu adalah F cos theta, dan komponen yang berada di sebelah yang lain bagi sudut itu, maka dia adalah F sin theta, di mana F adalah magnitude bagi vektor asal. Mari kita lihat contoh ini. Di sini kita ada tiga vektor. Jadi kita perlu meleraikan ketiga-tiga vektor ini. Jadi bagi yang pertama ini, ini adalah vektor asal dia. Jadi segi empat ni telah dilukis lah. Maka kita boleh terus melukis vektor yang terlerai itu. Ini adalah komponen yang pertama dan ini adalah komponen yang kedua. Jadi bagi vektor ini, kita ada satu sudut. Sudut ini mesti terletak di ekor. Sudut dia meletak di ekor bagi kesemua vektor ini. Di sini ada magnitude 5 meter. Jadi bagi komponen yang berada di sebelah sudut ini adalah sudut. Ini adalah komponen di sebelah sudut ini. Kalau komponen di sebelah sudut tu kita guna cos. Jadi magnitude bagi komponen ini adalah 5. 5 adalah magnitude bagi vektor asal. Lepas tu cos. Cos gamma. Bagi komponen yang berada di sebelah yang lain atau sisi pertentangan, ini pertentangan atau di sebelah yang lain tu kita guna sin. Jadi ini adalah 5 sin gamma.
Okey, 5 sin gamma. Mari kita lihat contoh yang kedua. Okey, bagi contoh yang kedua ini, ini adalah vektor asal. Okey, jadi komponen yang pertama itu di sini. Jadi ini adalah komponen yang pertama. Ini komponen yang kedua. Okey. Jadi ini adalah sudut dia, omega. Jadi bagi komponen yang di sebelah sudut ini, kita guna cos. 3, sebab magnitude ini adalah 3 cos omega. Yep. Ini adalah sisi pertentangan atau dia berada di sebelah yang lain bagi sudut ini. Maka kita guna sin. 3 sin omega. Okey. Akhir sekali kita tengok case inilah. Okey. Kita leraikan dia kepada dua komponen. Ini adalah ekor, ini kepala. Jadi kita leraikan di ekor. Okey, ekor. Satu lagi komponen di sini. Okey. Di sini kita ada satu masalah sebab sudut ini bukan berada di ekor. Okey. Sebab tadi kita sudah kata, kalau kita nak gunakan kaedah ini, maka sudut ini mesti berada di sebelah sini. Tapi tak apa, kalau sudut di sini adalah 45 darjah, maka kita tahu bahawa ini juga 45 darjah sebab garis ini dengan garis ini adalah selari. Maka ini 45, maka ini 45. Okey, kalau sudut di bahagian ekor ini telah dikenal pasti, maka kita boleh cari magnitude lah bagi komponen vektor yang terlerai ini. Okey, jadi ini adalah sama dengan 4. Ini di sebelah sudut jadi kita guna cos lah. Cos 45 darjah. Ini di sebelah yang lain bagi sudut ini, maka ini adalah sin. Okey, 4 sin 45 darjah. Ini cara kita meleraikan vektor atau meleraikan daya, iaitu kita lukis satu segi 4, lepas tu kita lukis kedua-dua komponen. Komponen itu dilukis daripada ekor bagi gambar raja vektor, bagi vektor asal itu. Okey, lepas kita dapat dua komponen tu, kita cari magnitude bagi komponen-komponen itu. Kita sudah bincang bagaimana kita boleh meleraikan satu vektor dan mencari magnitude bagi komponen-komponen bagi vektor yang terlerai itu. Di sini kita akan lihat satu contoh lah. Raja di atas menunjukkan gambar raja vektor di mana daya F dileraikan kepada dua komponen X dan Y. Cari magnitude X dan Y. Okey, di sini kita ada satu daya 20 Newton. Beritahu bahawa daya ini dileraikan kepada dua komponen. Komponen yang menegak ini namakan sebagai komponen Y dan komponen yang mengufuk ini adalah komponen X. Dan satu sudut 45 darjah telah diberi. Okey, sudut ini adalah di antara vektor asal dengan komponen X ini. Okey, kita boleh mencari X dan Y dengan menggunakan trigonometri. Katakan kita melukis satu lagi vektor di sini dan ini adalah sama dengan Y. Okey, panjang dia sama, arah dia sama. Jadi ini adalah sama dengan Y. Okey, dengan menggunakan sin, sin 45 darjah. Sin 45 darjah ini adalah sama dengan sisi pertentangan bahagi dengan hipotenus, iaitu Y bahagi 20. Maka Y sama dengan 20 darab dengan sin 45 darjah. Jadi dengan menggunakan kalkulator, ini bersamaan dengan 14 Newton. Okey. Bagi X pula, kita boleh menggunakan cos. Okey. Cos 45 darjah. Bagi cos dia adalah sama dengan sisi bersebelahan bahagi dengan hipotenus, iaitu X bahagi dengan hipotenus 20. Okey, maka X sama dengan 20 darab dengan cos 45 darjah. Ini sama dengan 14 Newton juga. Okey, jadi ini adalah cara kita mencari magnitude bagi komponen-komponen daya atau vektor yang terlerai. Kita menggunakan trigonometri. Bagi komponen yang berada di sebelah sudut ini, kita guna cos. Jadi komponen ini sama dengan X. X ini sama dengan 20 darab dengan cos 45.
Baiklah, 20 darab cos 45. Bagi komponen yang berada di sebelah sisi bertentangan, iaitu di sini, kita guna sin. Okay? Jadi Y ini sama dengan 20 sin 45. Iaitu 20 sin 45. Bagi case ni, kedua-dua ni sama lah. Sin atau cos sama, sebab sin 45 darjah ini sama dengan cos 45 darjah. Okay?